Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah Maklimah harapkan semua anak-anak murid saya Maklimah dalam keadaan sihat walafiat, sihat dan sejahtera, dijauhkan daripada sebarang penyakit dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Dan mana yang tidak sihat pada hari ini, Maklimah doakan ya, moga antum diberikan kesembuhan dan kesihatan yang sebaiknya, insyaAllah. Okey, baik kelas. Pada hari ini kita akan teruskan tajuk pembelajaran berkaitan dengan mata pelajaran akhlak, iaitu tajuk kita ialah penjagaan mata. Ya, penjagaan mata. Okey, baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, Maklimah minta antum keluarkan buku teks akhlak, dan buka muka surat 28. Ya, buka muka surat 28. Okey dah? Okey, baik. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini ialah penjagaan mata. Okey, jom kita tengok sama-sama apa yang ada dalam buku teks muka surat 28. Okey, baik. Penjagaan mata. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dan menciptakan kita dengan sepasang mata. Semua orang ada sepasang mata, ya. Sepasang, 2 biji mata, ya. Untuk apa Allah bagi kita mata? Untuk apa Allah ciptakan kita mata? Untuk kita dapat melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Ya, keindahan yang ada di muka bumi ini. Ya, bukan sahaja di bumi tapi dan juga di langit. Ya, Allah ciptakan kita mata supaya kita dapat melihat tumbuh-tumbuhan, haiwan, kita dapat lihat wajah ibu dan ayah kita dapat lihat wajah ahli keluarga kita dan sebagainya. Dengan hanya sepasang mata kita dapat melihat kesemuanya. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat kenal dan yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok tumbuh-tumbuhan, subhanallah, siapa yang ciptakan tumbuh-tumbuhan? Allah. Kita tengok gunung, siapa yang tanam gunung? Siapa yang ciptakan gunung? Siapa yang bina gunung? Jadi kat situ kita yakin bahawa bila kita melihat sesuatu tersebut, contoh kita lihat gunung, Masya Allah, kita yakin Allah itu wujud. Allah itu yang menciptakan. Kan? Kita tengok laut, kita tengok sungai, Masya Allah, Allah ciptakan. Jadi kita kenal dan kita yakin bahawa satunya Allah itu wujud, ya, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, iaitu ciptaan yang Allah bagi, ya. Okey, baik. Seterusnya, Allah memberikan kesejahteraan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Mata merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar. Ya, nikmat yang tak ada tandingannya. Kalau mata kita sakit, sikit je kena gigit semut, kita dah rasa dah kurang nikmat Allah yang bagi tu, kita dah rasa dah kekurangan tersebut. Allah, mata jadi kabur. Kan? Kena tunggu 2-3 hari baru baik. Makan ubat, dengan izin Allah boleh sembuh. Ya, nikmat Allah yang tak ada tandingan, nikmat Allah yang paling bernilai, nikmat Allah yang paling besar. Kan? Yang seterusnya, jika kita menggunakan mata dengan sebaiknya, menandakan kita taat pada perintah Allah. Kita taat dengan Allah. Ya, tengok benda yang baik-baik. Ya, tak salah gunakan mata. Ya. Dan seterusnya, kalau kita ingkar, kita tengok perkara-perkara yang tidak baik, contohnya kita tengok orang yang tak menutup aurat, itu tandanya kita ingkar dengan Allah. Bila ingkar dengan Allah, maksudnya kita tak taat dengan perintah Allah. Kan, kita pandang kepada benda-benda yang haram. Kan, tengok aurat ataupun kita tengok benda yang tak sepatutnya lah. Na'udzubillah min zalik. Kan, sepatutnya anugerah yang Allah bagi ni kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan cara melihat benda-benda yang berfaedah, melihat benda-benda yang baik. Kan? Jangan salah guna mata ataupun anggota lain yang Allah telah bagi pada kita. Okay, manfaatkan sebaiknya. Sebab apa? Sebab apa yang Allah bagi, apa yang Allah ciptakan, manfaat, nikmatnya adalah sangat besar.
kan. Kalau mata kita sakit, mata rosak, kalau mata kita rosak, tak dapat dah nak beli dekat tempat lain, tak dapat dah nak pergi beli-beli godek-godek dekat Shopee, tak ada jual kat mata kata, kan, tak ada. Jadi kita jaga mata kita sebaik mungkin, taat dengan perintah Allah. Kalau Allah larang apa yang kita untuk tengok tu, jangan tengok. Okey, baik. Seterusnya, cara-cara menjaga mata. Ada juga dalam muka surat 28 di bahagian bawah, cara-cara menjaga mata. Yang pertama apa dia? Membaca di tempat yang cukup cahayanya. PDPR di rumah ataupun antum buat di dalam bilik. Cari tempat yang cahayanya sesuai untuk kita membaca buku ataupun kita baca dalam handphone ataupun kita tengok handphone, ya. Cari tempat yang cukup cahayanya. Jangan tengok dalam gelap, ya. Sama ada tengok TV ke, tengok handphone ke, jangan tengok dalam gelap, tak sesuai dengan keadaan mata kita. Okey. Yang kedua, baca buku tidak terlalu dekat ataupun jauh. Baca buku yang terlalu dekat ni, kat handphone ni, dekat sangat ataupun jauh sangat, apa ni tak nampak. Okey, ya. Biasa-biasa, ya. Dalam jarak beberapa sentimeter, kan. Dalam buku ada tulis 30 sentimeter, kan. Tak silap maklimah lah. Kat sini maklimah tulis point sahaja, kan. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, tidak membaca terlalu lama, ya. Tidak membaca terlalu lama. Nak membaca tu boleh, tapi kena bajet masa. Okey, jangan sampai 3 jam, 2 jam lebih baca, tak pandang-pandang tempat lain, ya. Tak sesuai untuk mata. Kemudian yang keempat, bagaimana cara nak jaga mata kita? Rehatkan mata kita dengan melihat benda-benda yang berwarna hijau, benda-benda yang jauh. Seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Tu hikmah Allah cipta tumbuh-tumbuhan warna hijau. Untuk apa? Untuk mata kita. Rehatkan mata kita dengan melihat benda-benda yang hijau, kan. Tenang sekejap, pergi kat luar, tengok, cari pokok ataupun rumput-rumput, tengok, rehatkan mata kita. Okey, yang seterusnya, bilas mata dengan air sejuk yang bersih, ya. Kalau mata kita terkena habuk ke apa ke, bilas mata kita dengan air sejuk yang bersih. Jangan air panas, kan melecur, habis kulit, kan. Tak sesuai dengan mata kita. Dan seterusnya, jangan gosok mata dengan tangan yang kotor. Pastikan jari ni nak gosok mata, pastikan jari kita bersih. Sebab apa? Sebab kuman mudah melekat dekat tangan. Jadi mata kita ni sangat sensitif, ya. Jadi nak gosok mata ke apa ke, pastikan tangan kita dalam keadaan yang bersih. Nak guna sapu tangan ataupun tisu, gunakan sapu tangan dan tisu itu pun dalam keadaan yang bersih. Seterusnya, jumpa doktor kalau ada masalah mata. Contoh macam kabur ataupun tak nampak apa yang maklimah tulis dekat whiteboard. Bagi tahu dekat mak ayah supaya boleh bawa antum berjumpa dengan doktor. Jangan buat pandai-pandai sendiri. Tak nampak, gosok-gosok mata, kan. Gosok mata, tak nampak lagi. Ambil cotton bud ke apa ke. Buat macam ni pula ke, pandai-pandai kita. Tak nampak, kita pun ambil kain, tonyo. Ya, tak nampak juga. Ya, sepatutnya kalau berlaku apa-apa masalah mata, terus jumpa doktor. Jangan buat pandai-pandai sendiri, ya. Nampak nanti kalau mata kita rosak, dah tak ada dah nak jual dekat mana-mana. Ya, dah tak dapat dah nak beli dekat spare part mana-mana, tak ada. Ya, ini nikmat Allah yang paling besar ni. Allah bagi kita melihat. Okey, seterusnya, memelihara mata daripada memandang perkara yang tidak baik. Macam contoh maklimah bagi tadi, memandang yang bukan mahram, kan. Contoh perempuan tengok lelaki yang bukan mahram, tengok, tak boleh. Lelaki tengok perempuan yang bukan mahram, bukan adik-beradik dia, bukan ibu dia, bukan nenek dia, dia tengok je perempuan tu, tak boleh, ya. Ghasdul basar, tundukkan pandangan, ya. Tundukkan
pandangan. Jangan mata tu melilau je. Tu yang kata tundukkan pandangan tu. Supaya jaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Okey, yang seterusnya, makan makanan yang baik untuk kesihatan mata. Adakah makanan yang sesuai untuk mata? Untuk kesihatan mata? Ada. Contohnya apa? Ya, pandai. Lobak merah, sayur-sayuran ke? Itu yang sesuai untuk kesihatan mata. Okey, yang seterusnya, amalkan doa memohon kesejahteraan tubuh badan. Amalkan doa memohon kesejahteraan tubuh badan. Apa doanya? Okey, dalam buku tu dia tulis maksud sahaja. Ya Allah, sejahterakanlah badanku. Ya Allah, sejahterakanlah pendengaranku. Ya Allah, sejahterakanlah penglihatanku. Okey, kat sini jom Mak Limah nak ajak antum doa kesejahteraan. Ya. Okey. Jom kita baca sama-sama, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Apa maksudnya? Ya Allah, sejahterakanlah badanku, fi badani, badanku. Ya Allah, sejahterakanlah pendengaranku, fi sam'i. Dan akhir sekali, ya Allah, sejahterakanlah penglihatanku, fi basari. Amin. InsyaAllah sama-sama kita amalkan doa kesejahteraan badan ini. Ya, insyaAllah. Baik. Seterusnya ada tugasan untuk antum. Yang pertama sekali ialah salin nota cara-cara menjaga mata di dalam buku tulis atau kertas bagi murid yang tak ada buku. Yang tak ada buku boleh salin dalam kertas. Kemudian yang kedua, salin dan hafal doa memohon kesejahteraan badan yang kita baca tadi beserta maksud. Dan hantar rakaman bacaan doa tersebut melalui Telegram kepada Muallimah. Okey, itu saja. InsyaAllah selamat belajar, selamat maju jaya. Stay safe. Jaga diri, jaga iman, jaga amal. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.